السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita dapat berjumpa dalam majlis pertama kita, yaitu pengajian kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala madhhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk ke perbahasan kitab ini, suka untuk saya mengatakan dan mengingatkan bahawa kita berada di dalam satu majlis yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ini sebagai satu sebab untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai satu sebab untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat nama kita di sisi penduduk langit. Ini majlis yang sebegitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu majlis-majlis ilmu ini didatangi oleh para malaikat. Justru apabila kita berdoa di awal majlis, sama ada asatizah ataupun para jemaahnya, maka berdoalah kita dengan doa yang tulus. Bukan sekadar kalau biasanya kita ataupun saya bercakap di hadapan ni berdoa, kita berdoa bukan dengan untuk pembuka majlis. Memang kita berdoa dengan harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa kita lah. Kerana ini majlis-majlis yang dihadiri oleh makhluk-makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Kemudian kitab kita ini, Al-Fiqh Al-Manhaji ini, ditulis oleh beberapa orang alim, antaranya Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, dan Ali Al-Shuraighi, yang mana sudah diterjemahkanlah kitab ini, dan ada terjemahan yang baru oleh pihak Mawib, tak salah saya. Itu adalah terjemahan yang mana ada banyak tambahan dalamnya. Maksudnya tambahan daripada sudut nota kakinya lebih banyak. Bahkan ada tambahan muqaddimah. Tambahan muqaddimah di awalnya. Ada 80 surat tambahan. Banyak tambahan. Jadi itu adalah satu naskah atau nuskah yang bagus untuk dijadikan rujukan. Cumanya tajuk ataupun permulaan kitab tersebut, dia bermula mungkin pada muka surat 80 lah. Sebab awal-awal kitab tersebut dia membicarakan tentang muqaddimah ataupun beberapa perkara tentang mazhab ini sendiri. Yang mana baik, saya kira tidak ada masalah. Cumanya atas sebab mungkin kita untuk hendak meringkaskan majlis ataupun kita hendak berpada dengan kitab kita ni, kalau kita sebab sentuh muqaddimah tu dia agak panjang, 80 muka surat. Jadi majlisnya akan lebih panjang lah. Jadi kita berpada dengan apa yang ada dalam kitab kita ini. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, sebelum kita masuk dahulu kepada perbahasan kitab kita ni, yang keduanya kita nak berikan peringatan ataupun kita nak datangkan satu persoalan. Kenapa kita belajar secara bermazhab? Bukankah kita sudah mengetahui bahawa asal yang dituntut daripada kita adalah untuk kembali kepada Quran dan Sunnah? Bukankah kita sudah dituntut ataupun kita telah mengetahui bahawa yang menghukum ke atas kita adalah Quran dan Sunnah, dan kita mengikutinya metodologi para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mengapa kita belajar kitab ataupun belajar fiqh secara bermadhab? Mengapa? Ini ada persoalan. Jadi di sana ada beberapa sebab mengapa kalau kita belajar fiqh kita belajar secara bermadhab. Yang pertamanya itulah tradisi ilmu para ulama sejak zaman berzaman, daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Jika mereka hendak mempelajari fiqh, mereka akan mempelajari fiqh daripada satu mazhab yang tertentu. Ikutlah mana-mana alim pun, kalau kita lihat di dalam penulisan dan terjemahan mereka, biografi mereka, kita akan dapat mereka belajar
permulaan daripada satu kitab yang tertentu, ataupun satu mazhab yang tertentu. Kemudian mereka akan bertambah meluaskan pandangan mereka ke mazhab-mazhab yang lain atau guru-guru yang lain. Itu biasa sebagai langkah permulaan. Yang kemudiannya, fiqh mazhab ini bukanlah sesuatu yang diasaskan oleh ataupun direka oleh 4 mazhab itu, oleh 4 imam itu, direka oleh Imam Syafi'i, direka oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Bukan. Ini adalah imtidad. Ini adalah penyambungan daripada legasi fiqh kefahamannya para sahabat. Antaranya kalau kita tengok Abu Hanifah rahimahullah, ada satu kajian yang membahaskan kesan fiqh Abdullah bin Mas'ud di dalam fiqh Abu Hanifah, dan tesis itu mengeluarkan hasil 91% daripada fiqh Abu Hanifah sama ada masalah yang dirajahkan Abu Hanifah atau masalah yang marjuh, himpunanlah masalah dalam mazhab Abu Hanifah tersebut, sampai kepada 91% di dalam mazhab Abu Hanifah tersebut diambil daripada fiqh Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya dia adalah penyambung legasi kepada fiqh para sahabat. Begitu juga fiqh Imam Syafi'i, begitu juga fiqh Imam Malik, apatah lagi yang mana Imam Malik rahimahullah duduk di Madinah, yang mana ketika itu para sahabat banyak masih ada di Madinah, dan begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mereka merupakan penyambung legasi kepada fiqh dan kefahamannya para sahabat. Bukan mereka nak asaskan mazhab itu, tak pun. Mereka tak terfikir pun untuk mengasaskan mazhab tersebut. Tetapi apabila mereka mempelajari hukum hakam daripada para sahabat, kemudian mereka mengajarkan, pengajaran mereka itu ditadwinkan, direkodkan. Kemudian anak-anak murid mereka menyampaikan legasi pengajaran mereka tersebut, diberikan khidmat, ditulis, diberikan kaedah-kaedah kepada penulisan-penulisan dan pendapat tersebut, dan lahirlah mazhab. Dan ini kalau nak diceritakan, kita kena ambil satu slot lain lah, bagaimana pembentukan mazhab. Jadi yang poin yang utamanya kita nak mengetahui bahawa fiqh ini adalah daripada para sahabat asalnya, daripada para sahabat. Yang kedua, fiqh mazhab ini, fiqh mazhab dia mempunyai metodologi. Fiqh mazhab, kenapa kita belajar fiqh mazhab? Kerana ia ada metodologi yang disusun. Kita belajar fiqh mazhab, sudah ada metodologi. Yang mana metodologi ini bukan sahaja zaman ini dibuat, tidak. Kalaulah kajian tesis, kalau kajian tesis itu ambil masa, katakanlah kalau kita sebutkan 10 tahun, kita mesti akan yakin dengan kajian tesis tersebut tentang datanya, tentang kerincian penulisan tersebut. Ini kajian mazhab adalah kajian yang sudah mencapai berapa ratus tahun. Ratusan tahun, disambung daripada satu generasi ke satu generasi. Sudah tentu kualiti penulisannya, rinciannya mencapai satu tahap yang sangat mengagumkan. Mencapai satu tahap yang jitu. Sebab itu kita belajar fiqh bermazhab. Itu yang kedua. Yang ketiga, fiqh mazhab ini menghimpunkan masalah yang pelbagai. Contoh, kalau kita belajar hadis, kita belajar satu hadis, innamal a'malu binniyat, contohnya. Dia tidak bicarakan ataupun tidak kita akan jumpai masalah-masalah berkaitan masalah-masalah fiqh, melainkan sedikit sahaja. Kerana masalah ini timbul dalam kehidupan manusia. Kemudian barulah diletakkan dan dicari mana penyelesaiannya daripada Quran dan Sunnah dan pendapat para sahabat. Dan alhamdulillah fiqh Syafi'i ini salah satu yang beruntungnya kita hidup di dalam negara yang bermazhab Syafi'i adalah fiqh Syafi'i, antara keistimewanya adalah fiqh Syafi'i adalah fiqh yang paling menghimpunkan masalah yang paling banyak. Syekh Abdul Razak Afifi, guru kepada Syekh Saleh Al-Utsaimin, dia pernah sebut kalau aku tidak jumpa masalah tersebut di dalam mazhab Syafi'i, aku akan putus asa nak cari pendapat tersebut. Kalau tuan-tuan kenal satu kitab Syafi'i Al-Hawi Al-Kabir, banyak besar. Mengapa berpuluh-puluh jilid tersebut? Kerana dia menghimpunkan masalah-masalah yang berbagai. Masalah-masalah yang berbagai itu tidak akan dijumpai di dalam kitab-kitab hadis. Itu akan dijumpai dalam koleksi-koleksi kitab fiqh.
Jadi sebab itu kita belajar fiqh. Sebab dia menghimpunkan masalah-masalah. Kita nak tahu masalah, kita kena balik kepada kitab-kitab fiqh. Yang keempat, permasalahan. Kadang-kadang ada permasalahan ini tidak dapat dirungkaikan melalui Al-Quran dan hadis secara terus. Semuanya memang daripada Quran dan hadis, sudah tentu. Tetapi ada masalah yang agak tersembunyi, yang memerlukan perhatian kepada makna-makna hadis Nabi SAW. Yang daripada makna-makna hadis tersebutlah keluarnya qawaid, kaedah fiqhiyah. Keluarnya usul fiqh. Yang mana usul ini maksudnya kaedah lah, ataupun prinsip yang digunakan untuk menghukum masalah-masalah tertentu. Yang mana kalau kita lihat daripada hadis Nabi SAW semata-mata, mungkin permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan ataupun perlu dihimpunkan keseluruhan hadis dan diperhatikan maknanya. Dan tentu para ulama yang bergenerasi, yang mereka mengumpulkan khazanah-khazanah ini, maka perkara tersebut wajar diperhatikan. Wajar diperhatikan. Yang kelima, untuk mengelakkan daripada fitnah. Untuk mengelakkan kita daripada fitnah. Sebab apa? Sebagai contoh, kita di negara yang mungkin keterbukaannya akan fiqh ini agak masih lagi jumud lah. Masih lagi jumud. Kalau lihat satu pendapat yang berbeza, cepat saja masyarakat melatah atau masyarakat menuduh yang pelbagai. Jadi ada satu contoh yang dibawa oleh Syekh Khanis Tahir, saya ingat, yaitu tentang masalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini ada banyak cara lah. Salah satunya yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Hibrul Ummah, Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas tadi saya menyampaikan bahawa cara duduk ni salah satunya adalah iqa'. Iqa' ni duduk dengan kakinya tegak. Tapi Syekh Khanis Tahir mengatakan, kalaulah cara duduk yang begini kita buat dan itu boleh membawa kepada fitnah. Maksudnya orang tengok, dia kata, kenapa buat macam ni? Ganjil. Dituduh macam-macam. Sehingga kita tidak dapat menyampaikan dakwah yang lebih penting. Kita tidak dapat menyampaikan prinsip yang lebih penting. Maka kata Syekh Khanis Tahir rahimahullah, maka biar ditinggalkan duduk yang sedemikian, kerana ada duduk yang juga sunnah. Kalau kita tidak belajar, maka sudah tentu kita katakan, ini sunnah ini. Ini sunnah ni, tak pedulilah orang kata apa. Dan ini ada contohnya daripada hadis Nabi kita SAW. Apabila Nabi SAW hendak meruntuhkan Kaabah, kalau diikutkan, Nabi ada hak tak? Nabi runtuhkan Kaabah nak bina balik atas binaan asal. Nabi ada hak tak? Nabi ada hak lah. Nabi tahu binaan asalnya bagaimana. Binaan zaman Quraisy itu bukan binaan yang asal. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalaulah bukan anna qaumaka ahadithul ahdi bil Islam. Nabi tengah bercakap dengan Aisyah. Nabi kata kepada Aisyah, kalaulah bukan kaum kau ini baru masuk dengan dalam Islam, nescaya akan aku runtuhkan Kaabah dan dibina dengan atas binaan asal. Tapi Nabi tak buat, kenapa? Padahal perbuatan Nabi betul. Nabi punya hak. Tapi Nabi SAW takut fitnah. Jadi kita belajar fiqh untuk kita tahu, di sini ada keluasan pendapat. Di sini ditampung dalilnya. Di sini ada pendapat ulama yang bukan sekadar pendapat, tetapi dikaji oleh perkara tersebut memang ada hadisnya daripada Nabi SAW. Contoh lagi, misal di Mekah, kan, di Mekah di dalam mazhab Syafi'i tidak adanya larangan ataupun tidak adanya laranganlah untuk kita bersolat selepas asar. Maksudnya kita kan ada waktu-waktu makruh, tapi di Mekah tidak ada di dalam mazhab Syafi'i. Kerana mereka berdasarkan hadis Nabi SAW atau fuqaha Syafi'i berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, ya bani Abdul Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait aw shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Wahai Bani Abdul Manaf, jangan kalian larang seseorang untuk tawaf di tempat ini ataupun salat pada waktu apa sekalipun, siang ataupun malamnya. Jadi mazhab Syafi'i mengambil dalil ini bahawa di Mekah itu ada hukum yang khusus.
di tempat-tempat lain kita Malaysia ni kan ada waktu makruhnya kan. Jadi mazhab Hambali pula mereka masih menganggap bahawa Mekah itu ada waktu larangan solat seperti tempat-tempat lain. Jadi kalau kita tak belajar, contohnya kalau kita orang bermazhab Hambali kan, orang yang di sana, dia lihat orang yang bermazhab Syafi'i di Mekah salat di ketika selepas waktu asar tersebut, sudah tentu dia akan engkar. Dia akan engkar benda tersebut sebab benda ni benda yang pelik. Dan memang ada pun kalau solat selepas subuh di Mekah, kalau ada pegawai dia nampak mungkin akan ditegur. Tapi kalau belajar, maka perkara tersebut akan dapat diredakan. Dia tahu, ini ada hadis Nabi SAW yang mereka berpendapat dengan pendapat ini. Bukanlah maksudnya pendapat yang sengaja semata-mata atas pendapat. Tidak. Tapi pendapat yang memang disandarkan berdasarkan hadis Nabi SAW dan berdasarkan metodologi yang tepat. Bukan sekadar capaian yang rawak, sekadar dibuat-buat begitu. Jadi sebab itu kita belajar fiqh bermazhab untuk mengelakkan fitnah. Dan wawasan kita lebih luas. Yang keenam, untuk menghilangkan sangkaan buruk kepada para ulama. Bila kita belajar fiqh ni, kita akan tahu betapa dalamnya pandangan dan pemerhatian dan kecekapan serta ketelitian para ulama dalam mengeluarkan hukum. Bahkan fiqh manhaji ini, kalau kita lihat, dia hanya satu kitab yang ringkas sebenarnya. Dia tidak membahaskan pendalilan secara rinci lah. Tapi cukup untuk membuatkan kita faham bagaimana hukum tersebut dikeluarkan ataupun apa dalil ringkas bagi pendapat tersebut. Yang ketujuh, untuk kita menambahkan keimanan akan kekukuhan syariat. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, apabila kita belajar fiqh nanti, bila tuan-tuan dan puan belajar fiqh ni, tuan-tuan dan puan akan melihat betapa rincinya syariat ini dijaga dengan metodologinya, dengan kaedahnya, dengan pendalilannya, sangat-sangat rinci, sangat-sangat detail. Dan ini memberikan kita keamanan kepada syariat kita bahawa syariat ini dijaga dengan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tamadun ilmu kita ini tidak ada seperti tamadun agama-agama lain. Kata Syekh Anis Tahir rahimahullah, kita punya ilmu ni dijaga dengan dua ilmu yang besar. Islam ini dijaga dengan dua ilmu yang besar. Yang pertama, ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni membenteng kefahaman teks daripada dia disalah tafsirkan. Dan ilmu ulum hadis. Ulum hadis ini menjaga keabsahan teks supaya ianya kekal dan tidak dirosakkan. Dan ini dua ilmu ini tidak ada pada tamadun lain melainkan pada Islam saja. Orang Kristian misalnya, mereka tidak ada dua ilmu ini. Teks mereka pun rosak, ada sakatnya, ada dihilangkan perkataannya, digantikan, ada interpolasi, diedit dan sebagainya. Dan mereka pun tidak ada ilmu yang membentengi bagaimana nak faham teks tersebut. Jadi paderi boleh faham ayat tersebut, ikut bagaimanalah paderi tersebut faham. Hatta saya sebagai ustaz yang bercakap, kalau tuan-tuan dan puan-puan faham kaedahnya, saya tak boleh bercakap suka hati. Saya bercakap di atas kaedah-kaedah dan metodologi ilmu. Jadi ada perkara yang membenteng kefahaman teks tersebut dan membenteng teks tersebut daripada dirosakkan. Ini kehebatan ilmu Islam yang tidak ada pada tamadun lain. Jadi bila kita faham perkara ini, maka kita akan tenang dengan dan semakin yakin dengan syariat kita ini. Bahawa ini satu syariat yang sememangnya bukan sahaja ianya dipelajari dan diyakini dengan keimanan, tetapi ada unsur akal, ada unsur logik yang kukuh di situ. Bukan sekadar keimanan yang utuh. Dan yang ke-9, yang ke-8 minta maaf, kita belajar fiqh mazhab ini supaya kita ada asal untuk bergantung. Ada asal dan usul untuk bergantung. Ataupun dalam bahasa yang mudahnya taklid lah. Taklid. Taklid ni ada yang dicerca, ada yang tidak dicerca. Taklid yang tidak dicerca adalah di dalam masalah furu', iaitu dalam masalah fiqh lah, dalam masalah ibadah. Dan ianya tidak membabi buta. Maksudnya bukanlah taklidnya boleh taklid, tapi sewajarnya
Taklid ni ialah kita ni dah di zaman yang mudah mendapat informasi. Sebagusnya adalah kita apabila ustaz tersebut memberikan hukum, kita tanyalah, at least kalau tidak dalil mana pun, kitab mana. Taklah orang ustaz tersebut boleh permainkan kita kan. Permainkan kita. Tapi taklid dibenarkan sebab masalah ni banyak. Masalah sangat banyak. Okey, kenapa saya kata perkara ni? Contoh, kita berikan contoh supaya mudah faham. Katakanlah di dalam satu masalah kita tak tahu dalilnya. Okey, contohnya kita ambil masalah bila nak angkat tangan ketika tasyahud. Contoh ya. Ketika bertasyahud nak angkat awal daripada awal ke? Daripada perkataan Allah ke yang mula ke? Ataupun apa? Daripada mana? Kita tak tahu. Kita tak tahu dalilnya. Tapi kita tahu, kita dah belajar mazhab. Kita tahu di dalam mazhab Syafi'i, angkat tangan di dalam mazhab Syafi'i dimulakan dengan apabila perkataan Allah. Perkataan Allah. Bermula perkataan Allah, kemudian barulah diangkat jari tersebut. Jadi, walaupun kita tidak tahu, at least kita dah boleh beramal. Dan kita kena, yang cumanya pentingnya kita kena tahu itu memang betul dalam mazhab Syafi'i lah. Cumanya takut masalahnya ada orang dakwi. Kata ini dalam mazhab Syafi'i, sedangkan tidak dalam mazhab Syafi'i. Tapi sekurang-kurangnya bila kita belajar mazhab, kita tahu oh ini ada di dalam mazhab kita. Walaupun kita tidak tahu dalilnya, at least kita ada asal untuk bergantung. Selepas itu kalau kita nak bahas tentang dalil, boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi sebagai tapak permulaan untuk kita menjadikan dasar dalam pengamalan. Kerana masalah terlampau banyak. Jadi sebab itu kita mulakan dengan satu dulu mazhab, kemudian boleh selepas itu digunakan perbandingan dengan mazhab-mazhab yang lain. Ini antara beberapa sebab lah yang saya tuliskan untuk supaya kita mudah faham kenapa kita belajar fiqh secara bermadhab. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Tadi saya salah sebut, dia adalah Ali Asyarbaji. Bukan Ali Asyuraikhi. Tadi terlalu Ali Asyarbaji. Ya. Memilih, bukan memilih sebenarnya. Dia berlaku secara semula jadi. Maksudnya kalau lihat daripada sejarah, perkembangan fiqh Syafi'i di Nusantara ni, ataupun bukan fiqh Syafi'i, Islam datang ke Nusantara ni, yang bila kita belajar, kita akan dapati para pendakwah daripada Yaman. Mereka mereka ini para peniaga. Jadi mereka berniaga dalam masa yang sama, memang mereka sudah mengamalkan mazhab Syafi'i. Jadi bila mereka membawa Islam ke negara kita, sudah tentu mereka membawa Islam dengan pengamalan mazhab Syafi'i. Jadi bukanlah kerana dipilih, tapi penyebaran tersebut berlaku secara semula jadi atas faktor seperti perdagangan, perkahwinan dan sebagainya. Macam tu jugalah mazhab-mazhab yang lain. Tapi dia tidak ada pilihan lah. Salah. Yang saya tak boleh saya tak ada gambaran dia punya kriteria itu macam mana maksud saya. Kita ada macam kitab Imam Nawawi, Raudatul Muslimin, dia mengajar juga. Lepas tu kita ada juga Balaghul Maram, bincang dalil pandangan lain. Saya yang ni kita macam mana sebab saya okey. layman lah. Baik, faham. Macam kitab Riyadhus Salihin, dia bukan kitab fiqh. Kitab Riyadhus Salihin merupakan dia menghimpunkan masalah-masalah dalam akhlak, masalah-masalah dalam adab. Itu keutamaan penulisan kitab tersebut. Contohnya apa tadi? Bulughul Maram. Contohnya, Bulughul Maram adalah kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum. Hadis-hadis hukum. Tetapi bukan fiqh mazhab itu secara khusus. Kitab kita dan kitab fiqh ada banyak. Kitab fiqh manhaj ini di kitab moden. Yang mana para penulis ini sedaya upaya menghimpunkan pendapat yang sudah di-endorse sebagai pendapat yang mu'tamad. Sebab mazhab Syafi'i ini melalui generasi, melalui proses penulisan yang panjang, proses tangqih, proses tadwin, proses penyaringan mazhab tersebut. Dan kitab-kitabnya banyak. Jadi para ulama
nak dalam mazhab Syafi'i, mereka berusaha sedaya upaya menghimpunkan pendapat-pendapat yang perbahasan yang ada di dalam legasi ataupun perbincangan para ulama di dalam mazhab tersebut. Dan fiqh manhaji, kitab ini dia menghimpunkan pendapat-pendapat yang di-endorsekan, yang sudah menjadi pendapat yang mu'tamad. Sebab pendapat, kalau kita lihat, mungkin dalam kitab lain, pendapat tersebut dalam mazhab Syafi'i berbeza. Tetapi yang di-endorsekan sebagai mazhab secara rasmi, itulah yang ada di dalam kitab ini. Ataupun yang cuba dibawa mu'allif, yang dicuba dibawa oleh penulis. Jadi, itu perbezaannya dengan kalau berbanding dengan kitab-kitab lain lah. Jadi dalam kitab ini kita akan jumpa masalah fiqh secara khusus. Dia tidak akan membicarakan akidah, dia tidak akan membicarakan adab, tidak. Dia akan membicarakan masalah. Saya tak sebab sebelum ni, semaklum saya, apabila saya melihat jadual dalam YT, ada satu saja mungkin, kita tak tahulah, mungkin sebelum ni ada kan, jadual yang baru ni lah. Hanya satu saja jadual Ustaz Azhari Murad kan, yang ada membincangkan fiqh, kitab fiqh jenazah. Kitab fiqh lah. Yang lain bukan kitab fiqh. Tajuk-tajuk perbahasan lain bukan fiqh. Jadi setakat ni yang saya tahu, Ustaz Azhari Murad fiqh jenazah, dan inilah yang kita akan ambil fiqh secara bentuknya yang sempurna. Silibusnya secara sempurna. Ini pengajar yang ada sekarang ini, yang ada di YT sekarang ini sahaja. Mazhab Syafi'i lah. Okey. Jadi itu perbezaannya dengan kitab-kitab yang lain. Tapi insya-Allah nanti bila kita masuk, kita akan nampaklah perbezaan bagaimana pengajaran kitab fiqh manhaji ini dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Okey, insya-Allah. Baik. Kita masuk terus dalam muqaddimah muallif. So, terjemahannya saya tak ada dekat sini. Cumanya saya guna kitab yang asal. Kalau ada tengok terjemahannya, sebab saya terjemah mungkin agak rancu sikit ke, kan? Mungkin bahasa saya tidak agak baik dalam terjemah, tapi boleh tengok kitab-kitab terjemahan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di sana ada satu hadis yang Nabi SAW menyebut, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu ghairahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya pada wajah seseorang yang mendengar daripada kami satu hadis, kemudian dia menghafalkannya sehingga dia menyampaikannya kepada orang lain. Dan boleh jadi orang yang membawa satu fiqh, satu kefahaman kepada orang yang lebih faham daripada dirinya, dan boleh jadi orang yang membawa fiqh itu sendiri tidaklah faqih. Jadi di dalam hadis ini ada galakkan untuk kita mempelajari fiqh dan membawakannya kepada legasi yang seterusnya. Kerana fiqh ini apabila kita bawanya kepada satu generasi ke satu generasi, ianya akan lebih diperkemaskan pendapat tersebut. Mungkin pada generasi kita pendapat tersebut dipakai, tetapi kerana kurangnya ketelitian, mungkin kita tidak dapat mengesan kelemahan dalam pendapat tersebut. Tetapi at least bila pendapat tersebut dibawa ke generasi yang seterusnya, maka generasi yang seterusnya boleh menilai pendapat tersebut, adakah pendapat tersebut kuat ataupun tidak. Jadi ini ada gesaannya daripada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan orang-orang yang membawa legasi fiqh ini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu ini adalah antara satu perkara yang menjadi galakkan kepada kita untuk mempelajari fiqh. Baik, kata muallif rahimahullah, alhamdulillah rabbil alamin al-qa'il fi muhkam kitabi al-mubin. Kata penulis rahimahullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam kitabnya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalaulah sekelompok daripada kaum tersebut, ada daripada kaum tersebut yang mereka ini yatafaqahu fid din, mereka ini belajar akan agama, Jadi ini merupakan ayat yang merupakan gesaan untuk kita tafaqquh, untuk kita belajar akan agama, mengambil fiqh akan agama.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulil Amin, qaidil gharrul mayamin, al-qail. Dan juga selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendakkan baginya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Allah berikan dia kefahaman akan agama. Dan makna yang terbalik, mafhum mukhalafah. Kita ada satu kaedah, mafhum mukhalafah ni kefahaman yang tersimpan dalam hadis tersebut ataupun dalam teks. Kalaulah di dalam ayat ini kata Nabi mengatakan siapa yang Allah hendakkan kebaikan maka Allah berikan dia kefahaman akan agama. Maksud yang terbaliknya adalah barang siapa yang Allah tidak inginkan padanya kebaikan, Allah tidak berikan padanya kefahaman akan agama ni. Tidak akan berikan kefahaman akan agama ni. Dan kenapa perkataan fiqh di sini diguna? Yufaqihu fid din. Kenapa tidak perkataan yufahimuhu fid din? Karena fiqh ni adalah kefahaman yang lebih dalam, yang lebih rinci, bukan sekadar faham yang faham. Fahaman yang lebih rinci. Jadi beruntung bagi orang-orang yang diberikan dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman dan kerincian dalam mempelajari agamanya. Juga kata muallif selawat dan salam. Di sini selalu saya tegur. Kita kadang-kadang dalam masalah selawat ni kita ada kurang zuhud, kita ada zuhudnya pada salam. Maksudnya kita ini diperintahkan kedua-duanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beri selawat dan beri salam. Beri selawat dan beri salam. Bahkan tetapi yang kita perhatikan, kadang-kadang kita hanya memberikan perhatian pada selawat. Perasan tak? Mungkin tuan-tuan baru tu biasanya kita beri selawat. Salamnya kita kurang berikan perhatian. Yang memang selawat tersebut kita tahulah selawatnya selawat Ibrahimiyah itu yang terbaik. Salat Ibrahimiyah itu yang terbaik. Adapun salam yang setakat ini yang saya lihat, salam yang kita biasa itulah. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah salam yang dalam tasyahud dan ataupun salam yang biasa. Yang manalah hadis Nasa'i pun ada diriwayatkan bahawa Nabi SAW mengatakan barang siapa memberikan salam kepada aku, dia akan diberikan 10 salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahawa mereka yang berselawat saja tanpa memberikan salam, maka dia sudah melakukan perbuatan yang makruh. Maksudnya itu kalau dia hanya melazimi salawat sajalah tanpa meninggalkan tanpa salam langsung. Tapi kalau dia ada salawat dan salam sikit, walaupun nisbah salamnya kurang, tapi dia ada mendatangi salam, maka tidak jadi hukum makruh. Sebab apa? Perintah Allah salawat dan salam. Perintah Allah salawat dan salam. Tapi ya, selawat merangkumi salam. Tidak sebenarnya. Tak. Dia bisa. Sebab kita kan tasyahud, kan dalam hadis Nabi SAW, kami tahu bagaimana untuk memberikan salam kepada engkau. Kan hadis Ibrahim ya, kan? Bagaimana untuk berselawat pada engkau kan? Jadi sahabat pun diajarkan Nabi dua perkara yang berbeza. Dan tasyahud pun kita ajarkan dua perkara yang berbeza. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selawat. Dan wallahu alam ada mereka, saya pernah mendengar pendapat yang mengatakan selawat ini mengandungi salam. Tetapi dua perkara tersebut memang nyata adalah dua perkara yang berbeza. Secara lafaz hadis tersebut dan mendahmakan perintah Allah Subhanahu wa taala bila ada waw ni innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Wa di situ wa kalau untuk ataf dengan bahasa Arab lah, kaedah bahasa Arab, bila dia datangkan selepas wa dengan perkataan yang lain, dia yaqtadi al-mughayarah. Maksudnya perkataan yang datang selepas wa itu berbeza dengan perkataan sebelum wa, sebelum dan itu. Itu asalnya. Jadi dia adalah dua masalah yang berbeza. Okey? Jadi selawat. Salam yang biasa. Assalamualaikum ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dalam ada la ilaha illallah. Abdullah bin Abbas bin Mas'ud dia kata dahulunya kami ketika Nabi SAW masih hidup, kami baca assalamualaikum ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Tetapi apabila Nabi SAW telah wafat, kami membacakan assalamu alaihi ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Tetapi assalamualaikum pun tidak ada masalah. Sebab apa? Beza salam kita kepada manusia dengan salam kepada Nabi ini ada berbeza. Sebab salam kita kepada Nabi ini disambut oleh para malaikat. Inna lillahi malaikatun sayyahina fil ardi yuballighuna an ummati salam. Allah Subhanahu wa taala mempunyai
para malaikat yang mereka berlegar-legar di muka bumi mengambil daripada umat-umat aku salam. Jadi apabila kita assalamu alayka kepada engkau, tidak ada masalah sebab malaikat menyambutnya terus berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sebab ada wasallam di ujung. Cumanya kan lafaz yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Kan? Jadi maksudnya kalau nak lengkap lah. Okey. Baik. Wa ala ali tahri wa ashabil ladzina amanu may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Juga salawat dan salam kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi alladzina amalu ala nashri hadzal din, yang mereka beramal dan berjuang untuk menyebarkan agama ini dengan hujah dan dalil yang jelas dan nyata. Wa ba'd. Amma ba'd ni sunnah perkataan wa ba'd kalau tuan-tuan jumpa dengan amma ba'd ni sunnah sebenarnya. Amma ba'd tu hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi letak amma ba'd. Fa inna khaira ma yashtaghilu bihi al-insan ma'rifatul halal wal haram min al-ahkam. Sesungguhnya perkara yang terbaik yang manusia sibuk akannya adalah pengetahuan tentang halal dan haram daripada hukum hakam. Juga ilmu-ilmu yang ilmu tentang apa yang sahih atau apa yang rosak daripada amalan. Wa ilmu sahih min al-fasid min al-amal. Apa yang rosak ataupun apa yang sahih dan fasid daripada satu amalan tersebut. Wa ilmu al-fiqh, dan ilmu fiqh merupakan ilmu yang menjelaskan perkara-perkara tersebut tentang halal, haram, amalan yang sahih dan amalan yang fasid. Walaqad allafa katsiran min ulama'ina al-aqdamin kutuban fi hadzal fan yakadu la yusihi al-'ad. Dan ramai para ulama zaman berzaman, zaman dahulu telah menulis kitab-kitab di dalam fan ini, di dalam subjek inilah, subjek fiqh ini. Yang la yuhsihu al-'ad, yang tidak boleh dikira kerana banyaknya. Dan tidak syak lagi bahawa setiap daripada mereka mendapati ada keperluan penulisan yang tertentu yang mereka perlu tulis dalam bidang-bidang tersebut. Ini saya terjemah secara umum lah. Terjemah secara umum. Dan ada penulisan yang ditulis oleh para ulama tersebut dengan metodologi yang berbeza. فمن مطول يجد أن هناك حاجة ماسة للتطويل. فمن مطول. Ada para ulama yang tulis kitab dengan penulisan yang panjang, tulisan yang sangat rinci. Ada juga para ulama ومن مختصر يجد أن هناك طلبا ملحا للاختصار. Ada sebagian yang meringkaskan penulisan, dia mendapati bahawa ada keperluan untuk diringkaskan penulisan. Begitu juga ada yang membuatkan nazam, ada membuatkan tulisan fiqh ini dalam bentuk nathar dan dalam bentuk syair. Ada yang menulis perbahasan fiqh ini yang memuatkan masalah-masalah ummahatul masail, masalah-masalah yang utama. Wa ma yanbathiqu minha min furu', dan masalah-masalah utama tu apa yang terpecah di bawah masalah-masalah tersebut. Wa min muqtasir ala bayan ummahatil masail min ghairi ta'arrud li kathir min al-furu'. Dan ada juga para ulama yang tuliskan masalah-masalah yang basic saja. Masalah-masalah yang terpecah daripada masalah tersebut dia tak sentuh dalam kitab tersebut. Jadi wa kulluhum yaqsidu bima allafahu mil'u faragh yajibu an yumla. Jadi setiap para ulama ini mereka menulis untuk memenuhi hajat penulisan yang ada di dalam keperluan ketika itu. La'alla Allah Subhanahu an yakuna radiyan bima amal. Moga Allah Subhanahu wa taala meridai akan apa yang dilakukan mereka. Musajjalan amaluhu fi 'adad as-sadaqat al-jariyah wal 'ilm an-nafi' allati la yanqati' thawabuha ila yaumil qiyamah. Yang mana diharapkan bahawa amalan-amalan mereka tersebut dituliskan daripada sudut amalan sedekah jariah dan ilmu bermanfaat yang mana tidak akan putus sehingga hari kiamat pahalanya. Dan ini salah satu legasi para ulama lah, yang mana sampai sekarang mereka mendapat pahala. Sebab itu tuan-tuan dan rahmatullah sekalian, kalau boleh kita usahakan kita ada satu legasi yang seperti ini, satu amal jariah yang berterusan. Contoh satu amal jariah yang berterusan yang sangat baik adalah apa
yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, kalau tuan-tuan tahu, Masjid Quba. Masjid Quba, kita tahu siapa yang mencadangkan dibina Masjid Quba ni? Mungkin kita ingat Nabi lah kan? Sedangkan sebenarnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengatakan, apabila Nabi SAW datang ke Madinah, dia mengatakan, labud, dia kata, perlu untuk kita buat satu tempat bagi Nabi SAW jika Nabi nak tidur, jika Nabi nak salat, jika Nabi nak berteduh di situ. Maka kerana cadangan Ammar bin Yasir inilah dibinanya Masjid Quba tersebut. Dan betapa besarnya cadangan tersebut sehingga sekarang pahala bagi Ammar bin Yasir berjalanlah. Sebab cadangan dia lah Masjid Quba tersebut dibina. Dan kita kalau boleh, kita kena ada, kalau kita tidak mampu menyumbangkan wang, tidak mampu menyumbangkan harta, kita sumbangkan idea yang bernas seperti ini. Idea yang bernas seperti Ammar bin Yasir ini, sehingga sekarang faedahnya berjalan kepada umat Islam, iaitu mereka yang salat di Masjid Quba mendapat pahala umrah, seperti umrah, dan mereka yang bersalat di Masjid Quba juga insya-Allah sampai pahalanya kepada Ammar bin Yasir. Ini satu pahala, satu kerana idea saja. Jadi satu perkara yang baiklah kalau kita boleh usahakan sebelum kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata muallif rahimahullah, kami mendapati bahawa di sana ada hajat untuk dituliskan satu kitab yang mana disebut di dalam kitab-kitab tersebut Ummahatul Masail. Disebut dalam kitab tersebut persoalan-persoalan yang utama. Jadi kitab kita ni dia tidak membahaskan persoalan-persoalan yang terlampau rinci. Dia hanya membahaskan persoalan-persoalan yang utama saja, yang biasa dalam kehidupan kita. Yang mana maqrunah bi adillatiha minal kitabil karim was sunnah al-mutahharah. Yang mana perbahasan dalam kitab ini akan dibawa juga di dalamnya dalil-dalil daripada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditemani juga penjelasan penjelasan oleh para muallif tentang hikmatut tasyri'. Nanti kita akan mendapati dalam kitab ini, kita akan jumpa selain daripada hukum, hikmah pensyariatan hukum tersebut kenapa? Kenapa disyariatkan hukum tersebut? Dibicarakan juga dalam kitab ini. Ma'a suhulati fi at-ta'bir wa ikthar min al-anawin al-munabbihah ila ma tahtaha min al-masail. Juga muallif berusaha untuk mempermudahkan bahasa kitab ini. Bahasa kitab ini, dan muallif juga meletakkan tajuk yang banyak untuk memberikan kita peringatan tentang apa yang dimaksudkan penulis tentang kandungan perbahasan tersebut. Dia akan letakkan tajuk lah banyak supaya kita jelas. Oh, kita sekarang ni tengah bicarakan tentang perkara. Sebab kalau kadang-kadang diletakkan perbahasan tersebut dalam perenggan yang panjang, kadang-kadang kita tak perasan lah kan apa sebenarnya di mana, di point dia. Jadi penulis mendapati bahawa ada keperluan untuk dijuzuk-juzukkan perenggan tersebut dan diletakkan anawin. Anawin ni tajuk lah, tajuk-tajuk yang banyak yang menunjukkan kepada masalah-masalah tersebut. Dengan keyakinan kami bahawa kami tidak sampai kepada darjat aslafina minal fuqaha, tidak sampai kepada darjat para salaf yang terdahulu daripada golongan fuqaha yang besar. Fa innana sya'arna anna minal wajib alaina an naquma bil amr. Walaupun begitu demikian, kami merasakan ini merupakan kewajiban kami untuk melakukan perkara ini. Fasta'anna billah wa qumna bidzalika ala qadri istita'atina tarikina li arbabil kafa'ah as-sahihah tatmim ma naqas. Dan juga kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara ini, dan kami melakukan dengan sesungguhnya, dan kami meninggalkan kepada orang-orang yang berkemahiran, yang berkemampuan untuk menyempurnakan apa yang kurang daripada penulisan di dalam kitab ini. Wa islahi ma'wajjah, dan membetulkan apa yang ada tersalah lah, ataupun apa yang ada keterkesongan di dalam penulisan ini. Wa taswibi ma waqa' fihi al-khata' idh la nadda'i wa lan nadda'i annana qad balaghna al-ghayah ma ifaqna jami'a ma ladaina min wus'in.
Juga untuk membetulkanlah apa yang tersalah di dalam perbahasan ini, kerana kami tidak mendakwa dan kami tidak akan mendakwa bahawa kami telah mencapai kesempurnaan di dalam penulisan walaupun kami telah berusaha sedaya upaya untuk menulis kitab ini. Jadi poinnya itulah yang dikatakan oleh muallif, dan muallif mereka insaf bahawa di dalam kitab ini mungkin ada kesilapan, mungkin ada perkara yang perlu diperbetulkan. Tetapi yang paling penting di akhir tu muallif mengingatkan bahawa dia tidak ada masalah kalau ada orang nak tegur dia. Tetapi yang penting bukan dengan niat la tasaqqutun wal iltiqatil uyub, bukan dengan niat untuk menjatuhkan dan mengambil aib. Kadang-kadang ada orang dia pergi kepada kitab sengaja nak cari aib kitab tersebut. Ini salah lah. Ini bukan perbuatan seorang orang Islam. Bukan seorang perbuatan seorang Muslim yang baik. Kalau dijumpa kesalahan dan perbetulkan, itu tak ada isu. Tidak ada isu. Jadi muallif mengatakan, ya Allah, ikhlaskan niat kami dan amalan kami, dan perkenankanlah kami dengan apa yang engkau sukai dan engkau redha. Wanfa'al muslimin bima amilna wahdina sawa'as sabil. Dan berikanlah manfaat kepada orang-orang muslimin dengan apa yang telah kami lakukan, dan tunjukkanlah mereka jalan yang lurus. Ini doa para muallif, dan mudah-mudahan itu juga yang kita dapati dalam pembelajaran kitab kita ini. Baik. Okay, kita terus ke dalam madkhal atau permulaan pembukaan kitab ini. Fi ta'rif bi ilm al-fiqh wa masadirihi, dalam ta'rif ilmu fiqh, sumber-sumbernya dan mustalah-mustalahnya dan istilah-istilahnya. Baik. Jadi makna fiqh, makna fiqh. Makna fiqh, inna lil fiqh ma'nayan. Fiqh ni ada dua makna. Salah satunya daripada sudut bahasa lah, dan yang keduanya daripada sudut istilah. Adapun daripada sudut bahasa, fiqh daripada maknanya yang biasa adalah faham saja. Yuqal faqaha yafqahu, ay fahima yafhamu. Fahamlah. Itu maksud asal fiqh. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Bagaimana kaum ini yang mana mereka ini hampir-hampir tidak memahami perbicaraan, ay la yafhamun, tidak faham. Seperti juga kata Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi mereka tidak memahami tasbih mereka, iaitu tasbih makhluk-makhluk selain manusia lah. Kita tidak memahami tasbih mereka, tetapi mereka bertasbih. Tetapi makna fiqh yang sebenar adalah bukan sekadar fiqh, bukan sekadar faham, ya. Sebab saya tak ada buku terjemahan. Kalau dalam yang itu yang buku edisi mana? Yang baru ataupun edisi Mawib ke yang lama? Ini mesti ini yang baru, 93 ya. 93. Sebab awal tu mukadimah tu semua tu mukadimah tambahan tu. Kalau yang tulisan lama tak ada kan, dia tak ada mukadimah yang banyak tu kan. Dia terus je. Okey. Jadi fiqh di sini bukan sekadar faham, dia lebih khusus daripada faham. Kata Ibn Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in, al-fiqh akhassu min al-fahm wa huwa fahmu murad al-mutakallim min kalamihi. Yaitu fiqh yang dimaksudkan sebenarnya adalah kefahaman seseorang tentang makna yang dikehendaki oleh penutur perkataan tersebut. Bukan sekadar faham. Macam hadis, kalau kita tahu hadis Nabi SAW yang masyhur berlaku khilaf bila Nabi SAW suruh salat di Bani Quraizah. Jangan salat melainkan di Bani Quraizah. Kan ada dua sahabat, ada dua kelompok, satunya tak salat pun. Asar, mereka salat sudah lewat sampai maghrib baru sampai di Bani Quraizah. Mereka jamakkan. Ada yang kata tak, mereka faham makna, bukan zahir perkataan tersebut. Itu yang mereka faham adalah Nabi menyuruh mempercepatkan. Jadi orang yang mempunyai fiqh, yang kefahaman yang baik, dia akan faham apa maksud penutur.
Sebab makna daripada perkataan Nabi SAW tersebut ada dua makna. Ada dua makna. Jadi fiqh yang sebenar adalah difaham makna penutur. Okey? Jadi itu makna yang lebih tepat. Apatah lagi apabila kita melihat di dalam Quran ayat yang pertama tadi yang muallif bawakan tu, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat tersebut itu dengan wazan ataupun dalam wazan ni bentuk perkataan tersebut hanya datang sekali saja dalam Quran. Tafaqqaha. Hanya datang perkataan itu sajalah dalam Quran dengan bentuk wazan tersebut. Dengan wazan lain yang yafqahun. Ini dengan wazan bukan wazan tafaqqaha. Faqaha. Dengan bentuk lafaz tafaqqah lam yarid bi sighatil al-fi'l illa fi mawdi'in wahid inda qaulillahi ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. At-tafaqquh ini datang dalam satu bentuk dalam tempat ini saja. Ini saja. Yang mana at-tafaqquh di sini adalah bermaksud natijah daripada dirasah wa ta'ammul. At-tafaqquh dia bukan sekadar faham. At-tafaqquh bila disebutkan orang-orang tersebut yatafaqahu fid din, maksudnya dia belajar. Dia ada perenungan terhadap perkara tersebut. Barulah dinamakan tafaqquh. Bukan sekadar faqaha, bukan sekadar faham. Sebab itu ayat ini hanya datang di tempat ini saja. Ini menunjukkan kekhususan perkataan di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'inatun min fiqhihi. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam panjangnya salat seseorang itu dan pendeknya khutbahnya merupakan bahagian ataupun alamat kepada fiqhnya seseorang tersebut. Ini perkataan fiqh lah yang hendak diletakkan isyaratnya di sini. Dan ini juga menunjukkan fiqhnya. Nak kenal fiqh seseorang, dia akan memendekkan khutbah. Sebab apa di sini itu tanda kefahaman? Sebab khutbah ni kadang-kadang bila di khutbah am ramai orang. Orang banyak hajat, ada yang nak cepat, ada yang anak-anak menangis. Jadi maka para ataupun khatib dia perlu memperhatikan keadaan-keadaan orang tersebut. Kalau dia nak ikut perkara yang dihendak sampaikan je, mungkin dia akan memperpanjanglah dalam perkataannya. Jadi tapi kalau dia mempendekkan khutbah kerana dia faham, orang ni ada maslahat dan keadaan yang perlu diraikan dan hajat mereka yang perlu diperhatikan, maka itu menunjukkan kefahaman dan kebijaksanaan dia. Sebab itu Nabi kata, panjangnya solat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan alamat kepada kefaqihan orang tersebut. Wa ammal ma'na al-istilahi fal fiqh yutlaq ala amrayn. Adapun daripada sudut istilah, fiqh ini diitlaqkan kepada dua perkara. Yang pertama, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi a'mal al-mukallafin wa aqwalihim wal muktasibah min adillati at-tafsiliyah. Jadi pengetahuan yang pertama, maksud fiqh ini bila kita katakan fiqh adalah pengetahuan tentang hukum hakam syarak yang berkaitan dengan amalan orang-orang yang mukallaf dan perkataan mereka. Amalan orang mukallaf dan perkataan mereka. Sebab itu di sini ditulis amalan orang mukallaf dan perkataan mereka. Sebab itu dalam fiqh kita tidak akan menjumpai perbahasan tentang hati. Sebab perbahasan fiqh dia membahaskan tentang masalah amalan dan perkataan yang zahir saja. Bahkan bukan di dalam perbahasan fiqh, perbahasan akidah. Sebab perbahasan akidah adalah perbahasan tentang hati, tentang keyakinan. Sebab itu diletakkan amalan dan perkataan untuk membezakan dengan subjek lain. Subjek-subjek seperti subjek akidah dan subjek penyucian hati. Wal muktasibah min adillatiha at-tafsiliyah, yang mana diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Dalil ada dua. Ada dalil at-tafsiliyah, ada adillah al-ijmaliyah. Pernah dengar adillah ijmaliyah? Okey. Apa adillah tafsiliyah ni? Apa adillah ijmaliyah ni? Adillah tafsiliyah adalah dalil-dalil yang terperinci. Kat situ mungkin diterjemah dalil terperinci ya. Saya rasa diterjemah dalil terperinci lah. Dalil terperinci tersebut maksudnya dalil yang khusus dengan hukum tersebut. Yang khusus dengan
hukum tersebut. Misalnya, masalah membaca Fatihah dalam salat. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jelas. Dalilnya dalil yang khusus tentang masalah hukum. Itu yang dimaksudkan dalil terperinci. Dan perbahasan fiqh dia akan ambil daripada dalil yang terperinci lah. Adapun dalil lagi satu, dalil ijmaliyah. Dalil ijmaliyah ini dalil yang dibahaskan dalam masalah usul fiqh. Dia tak bicara dekat sini. Sebab itu disebut adillah tafsiliyah ni. Dalil yang terperinci. Sebab dalil ijmaliyah pula, dalil ijmal ni kita nak sebut terjemah dalil yang secara umum. Contoh Quran, sunnah, qiyas, istishab, amal ahli Madinah. Ini dalil-dalil yang umum. Yang mana contohlah, kalau kita ambil dalil yang umum, istishab. Istishab ni mengekalkan hukum, ni perbahasan ni penting, tinggi sikit, tak apalah. Dia mengekalkan hukum yang pertama, dia membawa hukum yang pertama kepada hukum pada hukum yang kedua pada zaman yang kedua, kerana tidak ada sebab untuk penukaran tersebut. Contoh orang yang orang yang ada syak di dalam wuduknya kan. Syak dalam berwuduk. Dia dah berwuduk kan? Dia dah berwuduk tapi dia ada syak dalam berwuduk, syak saja. Jadi hukum asalnya adalah istishab. Dibawa hukum tersebut kepada hukum yang kedua, situasi yang kedua. Situasi yang kedua kerana tidak ada perkara yang yaqtadi at-taghyir, yang atau yatlub at-taghyir, yang menyebabkan perlunya kepada penukaran hukum tersebut. Syak ini bukanlah satu faktor yang membolehkan berlakunya penukaran hukum tersebut. Syak akan wuduk bukanlah satu faktor yang diambil kira. Jadi itu dalil tersebut, dia bukan dalil yang secara khusus untuk masalah wuduk. Dia bukan dalil khusus. Tapi di dalil umum yang boleh digunakan untuk masalah-masalah lain juga. Jadi itu bezanya dalil ijmaliyah dan adillah tafsiliyah. Dan adillah ijmaliyah ni dia lebih luas lah. Lebih luas daripada dalil tafsiliyah, daripada dalil khusus. Baik. وذلك مثل معرفتنا أن النية في الوضوء واجبة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Macam inilah juga. Ini contoh dalil terperinci. Contoh dalil terperinci bahawa wuduk memerlukan niat. Sebab apa? Sebab Nabi kata innama al-a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tersebut perlu dengan niat, atau sahnya amalan tersebut dengan niat. Ini dalilnya terperinci secara khusus di dalam masalah tersebut. Adakah amalan yang tak perlu dengan niat? Ada. Nanti kita akan bicarakan. Ada amalan yang tidak memerlukan niat. Baik. Kemudian terus begitu juga kata muallif rahimahullah, contohnya hukum yang keluar daripada dalil yang terperinci adalah wa anna an-niyyah min al-lail syartun fi sihhati as-shaum akhadhan min qouli sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Seperti hukum sesiapa wajibnya berniat ketika malam untuk puasa yang fardu. Puasa yang fardu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada siam, tidak ada puasa bagi dirinya. Tapi ini untuk puasa fardu lah, bukan puasa sunat. Begitu juga pengetahuan kita tentang salat witir merupakan salat yang sunat. Diambil daripada hadis Al-A'rabi, yang mana dia bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum hakam yang fardu, anil faraid, tentang salat-salat yang fardu. Kemudian kemudian orang Arab tersebut mengatakan, hal alayya ghairuha, adakah ada lagi kewajiban kepada aku selain daripada ini? Maka kata Nabi SAW, la illa an tatawwa', tidak ada lagi kewajiban melainkan engkau melakukan perkara yang sunat. Wa anna salata ba'da al-asr makruh, begitu juga dengan contohnya salat selepas asar makruh, kerana mengambil daripada larangan Nabi SAW bahawa salat selepas asar makruh sehinggalah terbenamnya matahari. Dan juga sapuan sebahagian kepala, ini sebenarnya semua tak masuk lagi perbahasan ya. Ini masih lagi di mukadimah sebenarnya.
sapuan sebahagian kepala wajib dalam mazhab Syafi'i, wajib berdasarkan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum. Sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Dapat daripada mana sebahagian tu? Daripada huruf ba. Ba tu ba tab'idiyah. Ba tu ba tab'idiyah. Ba tu sebahagian maksudnya. Sebahagian. Ada ba ni ba lil muqaranah, dia huruf jar ni ada banyak maksud. Jadi dalam mazhab kita sebahagian sudah mencukupi. Mazhab lain kena satu kepala. Satu kepala, ada yang 1/4 dan sebagainya lah, perbezaan di situ. Yang kedua, fiqh ini diberikan makna kepada hukum syarak itu sendiri. Kepada hukum-hukum syarak itu sendiri. Wa ala hadha naqul darastu al-fiqh wa ta'allamtuhu. Sebab itulah atas makna ini kita katakan aku belajar fiqh dan aku mempelajarinya. Aku belajar tentang fiqh dan aku mempelajarinya. Ay innaka darasta al-ahkam al-fiqhiyya al-syar'iyyah al-mawjuda fi kutub al-fiqh. Iaitu engkau mempelajari hukum-hukum fiqh syar'iyyah yang ada di dalam kitab-kitab fiqh al-mustamidda min kitabillah ta'ala wa sunnati Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana diambil daripada kitab Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma'nya para ulama muslimin dan ijtihad mereka. Seperti hukum hakam wudu, salat, jual beli, hukum hakam perkahwinan, penyusuan, hukum hakam perperangan dan jihad dan selainnya. والفرق بين المعنيين أن الأول يطلق على معرفة الأحكام والثاني يطلق على نفس الأحكام الشرعية. Cumanya beza yang pertama diberikan makna kepada pengetahuan tentang hukum hakam tersebut, yang kedua terhadap hukum itu sendiri. Tak ada masalah lah sebenarnya. Yang itu istilah saja. Itu istilah saja. Dia tidak ada kesan yang besar sangat terhadap pembelajaran kita, insya-Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau ikutkan saya diberitahu lagi 10 minit atau 7 minit terakhir kita akan berpindah kepada tazkirah hadis kan biasanya. Tapi kita habiskan sedikit insya-Allah, kemudian kita akan berpindah kepada tazkirah hadis kita. Begitu juga di sini disebutkan muallif kaitan fiqh dengan akidah Islamiyah. Kaitan fiqh dengan akidah. Sebabnya dahulu ilmu ni tak dibeza-bezakan. Ilmu ni tidak dijuzuk-juzukkan. Cumanya bila berlaku keperluan untuk teori, untuk kita memahami perbahasan ilmu dengan perbahasan ilmu lain untuk dibezakan, barulah dia menjadi juzuk-juzuk ilmu yang berbeza. Juzuk-juzuk ilmu yang berbeza. Dan bahkan penyempurnaan seseorang tentang hukum hakam fiqh merupakan penyempurnaan kepada tauhid uluhiyah. Seseorang yang menyempurnakan fiqh dengan baik, sebenarnya dia sedang menyempurnakan tauhid uluhiyah. Kenapa? Sebab tauhid uluhiyah merupakan tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Dan orang yang memperhatikan cara dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang yang memperhatikan protokol dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia hendak menyembah Allah dengan cara yang paling baik, maka lebih baik penyempurnaan dia tersebut, maka ini sudah tentu memberikan kepenyempurnaan yang lebih sempurna kepada akidah dia. Sebab ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara rawa, tak kisahlah hukum hakam dan sebagainya. Ini tidak ada penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Bayangkanlah tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, kalau kita diberikan protokol di dalam majlis raja-raja, kita tak berani langgar saja-saja. Kita akan cuba patuh dengan sepatuh-patuhnya untuk memberikan pengagungan kepada raja tersebut. Begitu juga dengan hukum hakam fiqh. Kita patuh bukan kerana hukum itu sendiri, tapi kerana kepatuhan kita kepada yang memberikan hukum tersebut, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rinci akan kebaikan dan tutur dan aturan dalam hukum tersebut untuk menyempurnakan tauhid uluhiyah kita. Sebab itu ini makna yang kita perlu perhatikan dalam ibadah kita. Apabila kita salat dengan cara yang sempurna, bukan semata-mata kerana kita fikir hukum hakam sah tersebut, tapi kita sedang memberikan penghormatan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tertib. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma qadarallahu haqqa qadrih." Manusia ini banyak daripada mereka tidak memberikan hak yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berlaku sahaja dalam kalangan masyarakat kita, bahkan dalam kalangan orang Arab, orang yang namanya Arab sekalipun,
banyak berlaku. Mereka cacar marba dalam amalan. Contoh pengamalan saya dalam satu pengalaman saya, sebab kita nanti terus beralih kepada tazkirah kita. Ada sekali tu, ketika saya bawa jemaah umrah, kami berhenti sebentar untuk solat. Dan kami solat jamaah qasar lah. Dan bagi pemandu tersebut, dia tak boleh jamaah qasar kerana dia orang mukim di situ. Dan hari itu hari Jumaat. Jadi, apa yang berlaku? Dia minta saya untuk adakan solat Jumaat. Saya kata tak nak lah. Sebab kita ada rukhsah dan lebih baik kita ambil rukhsah tersebut. Dan lebih mudah untuk para jemaah dan sebagainya kan. Saya kata kat dia, pergilah solat Jumaat. Masjid pun dekat. Dia ada kenderaan. Kalau tak ada kenderaan, dia boleh jalan kaki ke masjid itu. Dekatnya masjid tersebut. Tapi, apa yang berlaku? Dia solat juga dengan kita orang. Solat juga jamaah qasar kan. Perbuatan dia ni sebenarnya menunjukkan ketidakpatuhan dia akan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang rasa dia solat. Itu yang rancunya. Dia rasa dia sedang memberikan, dia nak beribadah pada Allah. Tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang tidak tertib. Cara yang bukan dengan pengaturan dan kefahaman yang betul. Sebab itu, dia rasa benda tersebut mungkin, saya asalkan solat. Sedangkan itu sebenarnya menunjukkan ketidakhormatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena fahami sebenarnya apabila kita langgar hukum hakam. Baik. Saya ingat sekadar itu saja majlis kita hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung majlis kedua kita dalam kaitan fiqh dan aqidah Islamiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita selesaikan dengan tasbih wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.